Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Nazah Syamimi akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pendahuluan untuk tajuk kami. Untuk pengetahuan semua, isi rumah setiap individu adalah berbeza-beza berdasarkan penggunaan ahli rumah tersebut. Ia adalah pendapatan kasar bagi keseluruhan ahli keluarga dalam rumah tersebut. Dan sangat penting kerana menjadi asas dalam pengukuran sosioekonomi dan taraf kehidupan seseorang. Berdasarkan Bank Negara, Malaysia ini diklasifikasi sebagai negara yang berpendapatan menengah atas. Satu kajian telah dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan mendapati bahawa Malaysia ini terbahagi kepada 3 golongan, iaitu golongan bawahan sebanyak 40%, pertengahan 40% dan atasan 20%. Dari secara kasar kita tengok, terdapat perbezaan dalam angka-angka ini, tapi apa yang hendak di-highlightkan oleh kuliah kami adalah jurang perbezaan luar dan dalam bandar. Okey, di luar bandar, kebanyakan daripada mereka, penduduk ini berpendapatan B40 dan manakala di dalam bandar pula kebanyakan penduduk adalah berpendapatan pertengahan ataupun atasan. Jadi apakah faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku? Secara kasar ataupun secara data dan statistik dapat kita lihat dari segi kemajuan ekonomi, kemodernisasi, rangkaian internet, perkembangan pembangunan. Di luar bandar itu sedikit kurang dia punya kelajuan perkembangan tersebut jika dibandingkan dengan dalam bandar. Jadi mari kita tengok apa yang telah kumpulan kami lakukan untuk mengenal pasti faktor-faktor ini. Assalamualaikum rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Syahim Amir bin Hamdan. Langkah mengatasi jurang pendapatan negara. Bantuan sara hidup kerajaan. Bantuan sara hidup BSH, program bersasar dan memberikan keutamaan kepada kelompok sosial yang berpendapatan rendah di seluruh negara. Bantuan sosial ini bertujuan meringankan beban rakyat kerana peningkatan kos sara hidup rakyat. Program ini menggantikan bantuan sosial kerajaan sebelum ini. Bantuan yang diberikan mampu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat peningkatan kos sara hidup tidak kira di bandar atau luar bandar. Bantuan yang disalurkan kerajaan sedikit sebanyak dapat merapatkan jurang pendapatan antara luar bandar dan bandar. Perbelanjaan purata golongan yang menetap di bandar adalah sebanyak RM3,200 tetapi median pendapatan hanyalah RM3,000. Majoriti perbelanjaan ditumpukan kepada makanan sahaja. Berpendapatan rendah sememangnya memberikan tekanan kepada golongan yang berkeluarga tidak kira di bandar atau luar bandar. BSH sememangnya membantu merapatkan jurang pendapatan. Dengan adanya BSH ini, taraf hidup rakyat dapat dipertingkatkan. Penerima bantuan ini juga semakin lama berkurangan kerana ia membantu pertumbuhan ekonomi. Hai semua, nama saya Aina Yajiha binti Muhammad Hatta, nombor matrik 280139. Antara salah satu faktor bagi jurang pendapatan bandar dan luar bandar adalah faktor pendidikan. Mengapakah pendidikan adalah faktor berlakunya jurang pendapatan bandar dan luar bandar? Yang pertama, penduduk luar bandar lebih cenderung dengan pekerjaan daripada akademik sejak di peringkat sekolah. Yang kedua, pendidikan yang tinggi oleh penduduk bandar akan melahirkan penduduk yang berkemahiran tinggi. Pendidikan adalah faktor bagi jurang pendapatan bandar dan luar bandar adalah disebabkan penduduk luar bandar lebih cenderung dengan pekerjaan sejak di peringkat sekolah lagi. Disebabkan penduduk luar bandar mempunyai masalah dalam kekurangan sumber kewangan untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi, anak-anak lebih digalakkan untuk bekerja dari bersekolah. Jika kita lihat, seseorang pekerja juga akan diberi upah mengikut tahap pendidikan. Dengan tahap pendidikan penduduk luar bandar yang rendah, sukar untuk mereka lepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Dengan itu dapat kita tahu, tahap pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan dalam pekerjaan sekaligus mempengaruhi nilai pendapatan. Seterusnya, pendidikan tinggi melahirkan penduduk bandar berkemahiran tinggi. Perkara ini dapat dibuktikan dengan adanya aliran pendidikan sejak di sekolah menengah lagi, bermula pada tingkatan 4. Pelajar akan dialihkan mengikut bidang yang bersesuaian. Dengan cara ini, penduduk bandar yang berpendidikan tinggi akan lebih berkemahiran dan berpengetahuan dalam sesuatu bidang tersebut kerana adanya ujian dan amali yang dapat mengasah kemahiran mereka. Sebagai contoh, jika kita lihat, kemahiran bagi doktor pakar adalah lebih cekap jika kita bandingkan dengan doktor biasa. Bukan sahaja dari segi kemahiran, bahkan tahap pendidikan dan gaji juga dapat dibezakan. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Daniel Nur Asfar bin Abdul Aziz. Kesan jurang pendapatan negara adalah kesan terhadap bangsa. Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia ini mempunyai 3 jenis bangsa, iaitu Cina, Melayu dan juga India. Antara kesan jurang pendapatan bandar dan luar bandar terhadap bangsa adalah dengan adanya perasaan bersatu padu di kalangan penduduk luar bandar dan bandar untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sikap bersatu padu tidak akan muncul selagi mana tiada sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara di dalam diri seseorang. Oleh itu,
Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, kita haruslah bersatu padu dengan cara saling tolong-menolong di dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan serta memberi sokongan padu antara satu sama lain supaya kita sama-sama berjaya di dalam bidang masing-masing. Selain itu, kesan jurang pendapatan bandar dan luar bandar terhadap bangsa juga boleh dijadikan kesan yang buruk jika adanya sikap mementingkan keutamaan diri dan bangsa masing-masing. Hal ini kerana jika penduduk bandar mementingkan keutamaan hanya kepada diri sendiri, jurang pendapatan akan terus melebar serta boleh memecahkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Dengan ini, kita perlulah ada sikap patriotisme dan nasionalisme agar setiap budaya memiliki kesenangan dan kemudahan di dalam kehidupan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Jafri. Kesan kepada tingkah laku sosial masyarakat terhadap jurang pendapatan penduduk bandar dan luar bandar dapat mendatangkan kebimbangan dalam meningkatkan kemajuan kerana ketidaksamaan jurang pendapatan terhadap kekayaan masyarakat boleh menjadi penghalang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pendapatan yang berbeza dalam kalangan penduduk bandar dan luar bandar juga dapat menjejaskan kestabilan sosial dan politik di negara. Kesan ini juga dapat mendatangkan beban dan tekanan kepada masyarakat kerana jumlah pendapatan yang dimiliki tidak setara dengan harga yang perlu dibelanjai oleh keperluan harian. Mengamalkan sikap patriotisme dan nasionalisme adalah penting dalam diri supaya tidak pentingkan diri sendiri dalam mengejar kekayaan, malah bekerjasama demi pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Hai semua, nama saya Amirah Hazwani binti Muhammad Yusri. Kesan terakhir ialah ketidakseimbangan pembangunan dan infrastruktur. Bagaimana jurang pendapatan penduduk bandar dan luar bandar dapat mewujudkan kesan sedemikian? Okey, sebelum luar bandar diberi perhatian oleh kerajaan, luar bandar lebih sinonim dengan kemiskinan, pengangguran dan mundur. Pendidikan luar bandar juga kurang diberi perhatian oleh kerajaan. Sekolah-sekolah juga dibiarkan tanpa ada transformasi yang baru. Luar bandar juga kurang dari segi sistem perhubungan dan kebanyakan ekonomi luar bandar hanya aktiviti desa seperti pertanian, penternakan, perdagangan dan sebagainya. Kerajaan memberi lebih perhatian di bandar kerana menganggap hanya bandar yang mampu menjana ekonomi berdasarkan statistik pendapatan luar bandar, pendapatan penduduk luar bandar dan bandar. Maka di situ berlakulah ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan infrastruktur. Sebab kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Betul? Jadi kerajaan seharusnya meneroka sesuatu tempat sebelum mendapatkan hasil. Setelah kerajaan menyedari potensi luar bandar dari segi ekonomi, kerajaan telah meningkatkan taraf pendidikan di kawasan luar bandar. Sekolah-sekolah juga telah dinaik taraf dan dibina. Setelah itu, sistem perhubungan ditambah baik dan kerajaan juga telah menyediakan kemudahan untuk melakukan aktiviti desa seperti pengangkutan untuk membawa hasil pertanian seperti lori dan mesin sawah padi. Walaupun kerajaan telah menaik taraf menaik taraf pembangunan di luar bandar, namun ekonominya belum mampu menandingi ekonomi di bandar. Jadi kerajaan telah mainkan peranan lagi dengan menubuhkan wawasan kemakmuran 2021 sehingga 2030 bagi membantu negeri-negeri miskin dan kawasan luar bandar yang ketinggalan dari segi pembangunan. Melalui wawasan ini juga kerajaan akan memberikan peruntukan yang sewajarnya kepada setiap negeri. Manakala bagi masyarakat yang prihatin tentang jurang pendapatan ini boleh bekerjasama dengan badan-badan kerajaan atau bukan kerajaan untuk membantu usahawan luar bandar dengan menyediakan keperluan yang terdapat di bandar untuk pengusaha dibawa dan disediakan juga di kawasan sekitar luar bandar kepada pengusaha. Secara konklusinya, negara bangsa yang kuat serta bersatu padu mampu untuk membuktikan bahawa segala permasalahan dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama. Sikap patriotik serta cintakan kejayaan yang ditanam di dalam jiwa rakyat sedikit sebanyak boleh mempengaruhi untuk menghadapi masalah jurang pendapatan negara ini. Rapat jurang mampu dilaksanakan tidak hanya bergantung kepada usaha kerajaan semata-mata, tetapi usaha individu, masyarakat, golongan usahawan juga perlu bekerjasama dalam menjayakan misi ini. Rapat jurang mampu dilaksanakan dan tidak mustahil akan berjaya. Golongan usahawan boleh bekerjasama dengan mana-mana agensi ataupun mana-mana NGO untuk menambahkan lagi keusahawanan sosial bagi membuka kepada peluang pekerjaan yang lebih besar untuk penduduk yang kurang pendapatan ataupun pendapatannya kurang stabil. Dan sebagai penduduk Malaysia, apabila peluang pekerjaan telah luas terbuka, kita sebagai rakyat perlulah berusaha untuk memenuhi kekosongan tersebut dan tidak boleh mengambil mudah dan hanya melepaskan kekosongan tersebut kepada warga asing. Kerana pendapatan sesebuah negara itu dikira daripada pendapatan penduduk di negara tersebut dan tidak bergantung kepada pendapatan penduduk di negara asing.
Berdasarkan faktor-faktor yang telah diterangkan oleh beberapa ahli kepala kami, jadi kita boleh tahu bahawa kenapa dan bagaimana perbezaan dan jurang dalam pendapatan penduduk di luar bandar dan di dalam bandar itu berlaku. Berdasarkan kesan-kesan yang diterangkan, jadi sedikit sebanyak membuka mata kita bahawa ia akan memberi negatif yang buruk terhadap penduduk negara Malaysia dan kita sendiri. Jadi marilah kita sama-sama rakyat Malaysia bersatu padu untuk menjayakan rapat jurang ini. Tidak kiralah kerajaan, masyarakat dan semua individu. Apa yang menarik perhatian saya, ada satu artikel yang ditulis oleh Prof. Mycock dari Universiti di Ottawa, Kanada. Di dalam jurnalnya yang bertajuk Income Inequality, Equality of Opportunity and Intergenerational Mobility, bahawa sesebuah negara itu mampu dan dapat mencapai segala apa sahaja yang dikehendaki dengan syarat semua rakyat dalam negara tersebut perlu bekerjasama untuk mencapainya. Akhir kata, dari Presiden Soekarno, tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita akan merdeka dan tak mungkin kita akan tetap hidup.